Assalamualaikum. Sekarang 31 bulan 10 2024 pukul 3.17 pagi. Jadi saja saya buat video ni sebab mungkin saya boleh tunjuk beberapa perkara lah kepada tuan-tuan. Okey, hari tu saya beli 3 gold. So dia dah bagi profit 1 2 3. And then yang 80 ni 15. NU limited ni stok ni kan baru 3. So 140 in total. Tu saya bajet kalau dia dah boleh bagi 20% tu saya nak close lah macam tadi petang saya close yang ni 118 ni sebab dia dah 20% ni. Maknanya saya ingat kalau 20% tu boleh close lah sebab 20% pun kira banyak juga untuk satu trade kita buat kan. In fact kalau kita invest kat tempat lain mungkin dalam 5% saja setahun kan. So, kalau kita boleh dapat one trade tu 20% tu kira banyak lah. Tapi nak dapat tu pun bukan mudah kan. So kita kena tahu betul-betul dia punya teknik apa macam mana kita nak pilih. Macam mana kita nak pilih saham tu sebenarnya. Gold ni gold, XAU ni is gold. Gold ni 12783 lah kalau kita beli sekarang. Kalau kita tengok dia punya chart untuk gold sebelum saya sembang pasal stok. Saya sebenarnya suka sembang pasal stok lagi. Okay, kita tengok gold ni memang sedang naik banyak lah sekarang ni. Berapa bulan pun dia naik saja kan. Gold ni di semua kita tengok pun memang naik lah gold ni. Tapi kan sebenarnya kita tak boleh just beli saja. Sebenarnya kita kena faham lah apa yang kita buat lah. Okay, macam saya faham lah apa yang saya buat. Jadi ramai yang tak faham sebenarnya, tapi dia trade juga. So macam sini kita tengok gold ni saya besarkan kan. Saya tengok gold ni. Inilah harga dia 2748. Okey, 2748 kita tengok kat ujung ni 2748 kan. Ni harga dia ni sini. Itulah harga gold sebenarnya. So harga apa tu? Kalau kita tanya harga apa tu sebenarnya? Orang pun tak tahu. Kebanyakannya dia just beli saja ni. Ni sebenarnya harga apa ni? 2786 ni harga gold. Gold apa maksud dia? Emas. Jadi kita beli apa sebenarnya? Satu unit 2786 dolar. 2786 dolar. Kalau dalam RM tu dekat 10,000 tu kan. Betul tak kan? Dekat 10,000 duit kita lah. Tapi sebenarnya kita beli apa ni? 1 kg ke? 1 gram ke? 10 gram ke? Kita tak tahu kan? Kita main beli. Sebab tu kita kena kaji apa yang kita buat. Ni sebenarnya kita beli ni 1 ounce. Saya bagi tahu kat tuan-tuan 1 ounce. Itu nilai dia 2786 ni. So penting tak kita faham semua ni? Pada saya penting sebab kalau tidak kita just macam orang trade kita pun trade. Orang invest dalam gold kita pun invest. Tapi kemudian kita tak tahu apa yang kita buat tu. Kita tengok kat sini. Katakan kita belilah kan. Saya nak beli lagi. Katakan saya nak beli lagi. Katakan saya nak beli lagi. Okey, kita tengok kat sini. Tengok dekat sini. Kalau kita beli 3 lah, 1. Kita beli 1. 1 kita beli. Berapa duit kita kena keluar? Saya type lah senang. Duit yang kita kena keluar ialah 195.04. Duit yang kita kena keluar $195.06.
Itu satu kita beli. So maksudnya dekat sini apa? Sedangkan tadi dia tunjuk 27 ni kan. But now kita only bayar 195. So leverage lah. Leverage yang diberikan oleh broker ini, Saxo ni. Jadi bila kita trade dengan leverage, maknanya untuk kita nak loss tu senang sangat. Sebab kita unless kita beli dengan harga penuh 2786 ni harga dia yang penuh. Jadi kalau dia jatuh banyak pun kita boleh bertahan. Tapi kalau kita hanya membayar kepada broker 195 ni dan kita dapat beli satu, so kalau kita beli dua dia double lah kan. Ni kalau kita beli dua dia double lah the amount tu. Tiga dia akan triple kan amount tu. Tapi dia punya konsep dia sama je. Maksudnya kalau kita ngam-ngam saja memang kita cepat akan blow up lah account kita tu. Hilanglah duit tu, maksudnya kita akan loss. Sebab kita bermain dengan leverage. Tapi ramai yang tak faham sebenarnya. Dia rasa okey lah, sikit, deposit sikit, tapi boleh beli. Tapi itulah, dia akan hilang lah once dia punya, kan ni kan, sekarang ni kita tengok kan macam ni kan. Okay, 5 minutes. So kalau dia jatuh bawah macam ni, kita akan hilang lah. So, kalau kita buat buy, dia jatuh bawah, kita akan hilang. Dia akan hilang dengan mudah sebab kita punya tak cukup. Apa yang kita bagi pada broker tu tak cukup. Sebab tu kita mudah hilang kita punya deposit tu. So, kalau kita bagi penuh, sebenarnya kita tak hilang. Impossible nak hilang. Sebab kita boleh bertahan kan. Kita boleh hold dia punya position tu. Kita tengok kat sini pun kita nampak 1 month time frame. Sini kan. Dekat sini. So adakah dia akan drop sini? Look like impossible lah nak drop sampai bawah ni. Kalau kita boleh bertahan dekat sini, so ada kemungkinan lah dia akan bounce back. So kita tak ada loss. Jadi orang pun kadang dia tak faham, dia masuk je kan. Jadi dia masuk dalam mungkin berapa minit saja, bila direction tu berubah dia akan MC lah. MC. Sebab gold ni memang semuanya dalam mana-mana broker pun dia buy leverage lah dia bagi kita. Ada yang bagi sangat besar, leverage 1000, 2000. So kita depo berapa dolar je kita dah boleh beli. Tapi senang sangatlah kita hilang. Senang sangat kita hilang kita punya deposit tu. So berbalik macam saya punya case ni, untuk beli 3 ni pun hari tu saya bayar berapa, $570 rasanya. So dia boleh bertahan lah. Dia boleh bertahan. So saya dah close kat sini. So kita tengok AT&T ni kan, saya ada beli 45 unit. 45 unit kalau kita, saya bukan nak close position, saya nak ni saja, saya nak apa ni, nak tengok chart je. Saya cuma nak tengok dia punya chart saja kan. Kita tengok sini, dia sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, kita pun kadang tak nampak kan, nak beli, nak buat buy ke nak buat sell ni, kita tak nampak sebenarnya tu. So kita kena kaji dia punya trend ni, kita kena guna EMA dan sebagainya. Kalau kita berminat dengan CFD contohnya kan, CFD, ada juga orang tanya CFD tu macam mana. Okay, ni CFD lah. Kalau kita nak beli AT&T ni, saham AT&T ni, tapi kita tak nak beli saham, kita nak beli dia punya CFD kan, Contract for Difference. Maksudnya kita tak memiliki lah saham tu. Kita hanya akan dapat keuntungan daripada perbezaan harga saja. So kita, kalau kita beli 50, sini letak 50, saya tunjuk 50, berapa saya kena letak duit kan, ataupun kita kena letak duit dah banyak ni lah, 219 ni, 219.95 dolar. Kalau kita nak beli 50, banyaklah 50 ni. So katakan kita beli 10 sajalah kan, 10. Berapa? Ni 43.99 dolar. So dia
sikit lah daripada kalau kita beli saham dia. Sebab itu dia ada interest dia 5 sen kat sini dia tunjuk satu hari. Tak banyak lah 5 sen satu hari je. Okey lah kan. Tapi dia punya trade fees dia agak tinggi lah, $4. Kalau saham jadi saya tengok $1 saja. Cuma dia punya kelemahan dia tu kalau 80 ni jatuh, so kita dia hanya boleh menahan sehingga um, $43 saja. So maksudnya dekat sini, tu yang kita kena faham apa yang kita buat tu. Harga dia sekarang dah 29.97 kan. So kalau dia jatuh $4, mungkin kita punya account ni akan tutup lah. Broker akan tutup sebab kita dah rugi. Kita dah rugi sebab kita hanya bagi kat dia 43.96 saja. Itulah konsep CFD ni sebenarnya. Dan CFD ni kita boleh buat dua, sama ada kita buat buy ataupun kita nak buat sell. Tak ada masalah. Ikut apa yang kita rasa market direction tu. Tapi kalau stock ni tak boleh sebenarnya kita buat sell. Dia bisa buy saja. Tapi dekat sini broker dia tunjuk button sell, saya tengok. Kita boleh buat sell juga. Tapi saya pernah ada pengalaman lah buat sell sekali, dia macam tak berapa nak okey sangat lah. Kita lebih galakkan untuk stock ni kita buat buy sebab kita menganggap harga dia akan terus naik. Saya rasa sebenarnya ada sekali dua dulu buat sell. Bila saya nak tutup tu dia macam susah sikit lah. Mungkin tak ada buyers kan. Tak ada buyer yang nak sambut. So sebab platform ni dia untung daripada commission. Dia tak. Itu pun kita kena faham juga tu tuan-tuan. Maksudnya broker ni dia untung daripada commission saja. Dia tidak ada. Kita tidak membeli dan menjual daripada dia. Dia hanyalah orang tengah saja. Dia mesti disambut oleh pihak lain. Kalau kita buy, ada yang seller ya. Kalau kita sell, ada buyer yang akan sambut. So bila saya buat sell untuk stock dulu, so bila saya nak close punya position, saya kena buy, tak ada orang nak jual. So jadi kita tunggu lama lah. Saya tunggu lama. Sebab itu kalau untuk stock ni EQ ni stock. Kita tengok market nak naik, kita buat buy saja tuan-tuan. Kita buat buy saja. So kalau kita pergi NU ni pun saya dah beli. Dah ada $7 dah. Baru berapa hari ni, baru 1 hari rasanya saya beli ni. Stok ni dia tak laju, dia kadang-kadang je laju, tapi biasanya dia naik sikit lah dia macam tu. Dia tak macam kalau kita trade forex tu dia laju kan, forex. Tapi stok ni dia slow, tapi forex laju, kita leverage tu besar, so kita senang nak hilang duit tu. So NU ni kalau kita tengok dia punya memang uptrend. Cuma saya nak tunjuk ni kalau kita try option lah kan, murah sebenarnya option. Itu option ni, kalau option ni satu makna 100 unit lah. Sebab tu dia tunjuk sini 100 unit, nampak ni kat bawah ni. Sini 100 unit. So kalau kita beli one pun equivalent tu 100 unit. Jadi maksudnya sekarang ni kita kena pilih lah expiry date. Ada orang pilih paling jauh, ada orang pilih paling dekat. Tapi sebenarnya kalau kita pilih paling jauh kan, premium dia lagi mahal. Ni premium dia ni. Premium dia. 36 ni adalah premium dia, ataupun kita panggil option price. Dia akan time dengan 100 lah, sebab satu equivalent tu 100. Saya pilih jauh lah nak tengok apa akan jadi kalau saya pilih jauh. Bukan 8 November lah, saya pilih expiry dia berapa. Try lah 100 hari saya try tengok. 100 hari 114 itu yang ada dalam sistem dia bagi. So dia dah jadi macam 206 lah dia punya premium dia. So 206. So kita ada masa sampai 21 Februari untuk kita bertahan dengan option ini. Tapi as I explain hari tu kan, kita tengok kat sini ni, dia ada grid dia. Delta, gamma and theta ni. Theta ni adalah setiap hari dia punya value option price tu akan berkurangan sebanyak 0.075. So bila dia sampai expiry dia pun akan habis lah value dia. So di samping dia bagi kita positif punya relationship dengan harga, tapi dia juga bagi untuk harga tu dikurangkan lah sebanyak setiap hari yang berlalu
sehinggalah tamat expiry ni. So ada orang pilih paling jauh lah, tapi dia akan naik lah dekat sini. So kita ada dua pilihan saja option ni. Satu, kita boleh tutup saja bila kita dah untung daripada ni, price ni dia akan naik, bila harga naik price akan naik, kita close, so kita untung kat situ. Ataupun lagi satu, kita exercisekan kontrak tu. Apa maksud kita exercisekan? Maksudnya kita beli saham. Sebab option ni adalah satu pilihan untuk kita membeli saham kan, tapi kita tak dimestikan untuk membeli, cuma kita ada option itu. Option itu diberikan pada kita dalam tempoh sebelum expiry inilah. So kalau kita exercise, kita kena ada duit yang penuh untuk 100 unit ini. 1 unit, sebab 1 unit equivalent to 100. Satu quantity dia ni equivalent to 100 unit saham. Cuma harga dia telah harga yang option price ni lah, bukanlah harga yang sebenar macam ada banyak harga tu. Jadi bila kita nak exercise, maksudnya kita kena ready duit penuh lah untuk membeli pada harga yang telah kita setuju tu. Jadi bila harga dah pergi jauh, untung, tapi kita masih lagi membayar harga yang lama, di situlah kita punya keuntungan tu. Di situ kita punya keuntungan strike ni. Kita akan bayar pada harga strike ni, 15 ni. Walaupun nanti dalam tempoh berapa bulan dia dah pergi sampai $20 ke apa semua, contoh lah kan. So $5 tu kita punya untung, sebab kita akan exercise dengan membeli pada harga ini, harga yang telah kita persetujui, $15. So itu yang orang untung tu main trade option ni. Ataupun kalau dia tak nak exercise, harga option price ni dah meningkat, sebab dia akan ikut Greek ni, delta dengan gamma ni, every $1 increase, option price pun akan increase by this amount. Kalau kita campur ni dekat 70 sen juga ni, so every $1 70 sen option price akan naik, and then times dengan 100 unit, so banyak juga profit tu. Tu yang ramai yang minat dengan option tu. Tapi kalau dia loss, dia akan loss ini, dia akan loss 206 saja, dia akan loss 206. Itu option lah sebenarnya yang menjadi minat dan kegilaan ramai trader di seluruh dunia. Jadi itu saja video saya pada pagi ni sebenarnya, sebab besok pun Deepavali, so tidur lewat tak ada masalah kan. Memang dekat-dekat apa ni, US punya election ni, memang saham semua meningkat lah. Kalau kita tengok sini, banyak meningkat. Ini semua saham yang saya dah letak dalam saya punya watch list. Saya boleh besarkan. Ini semua saham yang saya letakkan dalam watch list, tuan-tuan. Ada 500 saham semua. Mana saya dapat? Saya ambil daripada US 500 tu lah. So kita type dekat sini, so dia akan masuk dalam ni. So tak payahlah nak cari-cari, saya akan tengok sini. Kalau nak cari, boleh cari dekat platform ni, dia bagi kita kat sini, research ni. Research, kita pergi trade Sigedal. Kat sini dia akan tunjuk dekat kita mana yang baru breakout, mana yang akan breakout. Ni approaching, hampir nak breakout. Semua dia tunjuk dekat sini. Ini dia stock dia. So kalau kita nak beli kat sini pun sebagai guide boleh juga. Dan dia akan beritahu pattern dia apa. Rising wedge, ascending triangle, rising wedge, flag, ascending triangle, falling wedge. So dia bagi tips tu pada kita. Kita tak payah cari sendiri. Cuma kita betulkan kita punya dekat sini saja apa yang kita nak. Contohnya kalau kita nak stock lah, kalau kita nak forex lah. So kalau kita nak CFD lah. Ini adalah
Di bawah research ni, trade signal ni dia biasanya kita kena buat sendiri kan. Kita kena apply sendiri, screener apa semua. Tapi dekat platform ni dia bagi, so kita boleh pilih lah mana yang kita rasa sesuai dengan kita. Kalau kita confident, kita boleh beli. Dan kita boleh pilih sama ada kita nak cari yang breakout ni ke. Breakout ni semua ni breakout, ataupun kita boleh cari yang approaching breakout. Approaching breakout. Maksudnya dia hampir-hampir nak breakout. So kita tengok, kita monitor itu ni approaching ni. Saya klik ni untuk breakout. Ini adalah hampir-hampir nak breakout. Ikutkan lagi bagus ni approaching ni. Sebab kita tengok bila dia breakout, kita boleh terus masuk. Kalau kita confident lah. Atau kalau yang kita ambil yang dah breakout ni, dia dah lepas. Ini adalah tentang screen lah, stok-stok yang kita boleh beli. Tapi untuk saya memang suka lagi cara saya sendiri lah. Saya tak ikut ini. Mungkin yang setengah tu dia mungkin ikut, tapi saya akan tengok betul-betul satu-satu stok tu, baru saya beli. Jadi kalau dia nak loss pun saya puas hati, sebab saya yang pilih. Saya pilih sendiri, bukan direkomendkan oleh siapa-siapa, ataupun saya ikut siapa-siapa. Jadi itu saja video saya pada hari ini. Please subscribe supaya saya boleh buat lagi video, like and share dengan siapa yang tuan-tuan nak share. Jadi itu saja. Last kali saya punya position semua masih hijau lagi. Mana yang dah capai 20% saya akan close lah, saya ingat. Sebab nak dapat 20% pun susah. Kan? 20% ni biasanya 1 tahun pun belum tentu lagi. Tapi kalau kita boleh faham semua, ada rezeki kita, market pun dia tengah apa ni, bullish sekarang, kita boleh dapat. Dan kita kena sabar sikit. Kita tak boleh cepat sangat. 1-2 jam kita nak close, tak boleh lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh tengok chart tu, tuan-tuan pun nampak sendiri how much yang different yang boleh naik dalam tempoh 1-2 jam kan. Unless kalau kita beli dalam kuantiti yang banyak. Tapi kalau kita beli dalam kuantiti banyak, berapa banyak modal yang kita nak depo, that's the issue. Kalau modal ada banyak, fine. Jadi itu saja saya punya video. Please subscribe. Sekarang dah pukul 3.40 pagi. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.